Assalamualaikum pembuka kata. Salam sejahtera untuk semua. COVID, siapakah engkau? Mengapa engkau muncul? Kami benci kau COVID. COVID, kau membunuh umat manusia. Kau menyakiti setiap insan. Kau membunuh mereka yang tidak berdosa. Oh COVID, kemunculan engkau membebankan kami. Mengapa hilanglah engkau dari muka bumi ini agar kehidupan kami kembali normal. Di masa pandemik ini, marilah kita patuh pada SOP. Marilah kita memerangi sama-sama. Memerangi virus ini, jangan lemah, jangan mengalah. Kita pasti menang. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat datang ke Sembang Santai Tu. Itu sebuah program buah bicara dengan penuh santainya mengupas beberapa isu semasa pandemik COVID-19. Okey, saya perkenalkan panel kita yang pertama, iaitu ini saudara Lincoln, di mana beliau akan memberikan pandangan sebagai ibu bapa ataupun ahli ketua keluarga. Okey, Encik Lincoln, boleh tak Encik Lincoln kongsikan bersama kita pada petang ni ya? Apakah sebenarnya peranan ibu bapa ni dalam menangani ataupun mengatasi kerisauan ini? Okey. Terima kasih Tuan Moderator, Encik Peter. Okey. Soalan Encik Peter tadi mengatasi kerisauan ini, caranya adalah bertolak ansur dengan ketidakpastian. Cara saya menangani kerisauan bukanlah dengan menjauhkan diri daripada ketakutan, tapi mengurus dan bertolak ansur dengan ketidakpastian yang ada. Okey, jadi dalam situasi tersebut, apakah tindakan yang harus ataupun patut dilakukan oleh para ibu bapa sendiri? Sebagai ibu bapa, kita sebagai role model pada anak-anak dan keluarga hendaklah berusaha untuk menjadi model bagi menguruskan kerisauan yang berlaku pada ahli-ahli yang lain, baik pada anak-anak ataupun ahli keluarga yang lain. Okey. Selain itu dari segi minda pula? Dari segi minda, kita mempunyai minda yang sedar dan sentiasa fokus pada apa yang sedang berlaku di sekeliling kita, dan tidak membiarkan diri kita berada dalam situasi yang lebih buruk lagi semasa pandemik ini. Okey, okey. Jika situasi inilah, kita gambarkan situasi ini di mana ibu bapa ataupun ketua ataupun ahli keluarga di situ sentiasa cemas, sentiasa takut dan sentiasa bimbang. So, apakah yang perlu ataupun yang harus kita lakukan dengan segera? Okey. Sebagai ibu bapa yang menjadi role model, jika kita sebagai ibu bapa sentiasa cemas, gelabah, menunjukkan kebimbangan kepada ahli keluarga yang melampau, pada ahli keluarga yang lain, ini kita orang akan, contohnya anak-anak tadi akan berfikiran seolah-olah seperti bencana akan berlaku. Ini akan menakutkan mereka, maka sudah pasti anak-anak akan memahati pergerakan kita. Jadi maksudnya keadaan akan lebih teruk dan keadaan semakin sukar lah. Ya. Maksudnya ibu bapa jangan rasa gentar. Tak boleh. Kena berani dan kena membuat sesuatu lah. Ya, betul. Untuk meyakinkan. Kita sebagai contoh lah kepada ahli keluarga yang lain, tak boleh gelabah, risau. Tak kena. Jadi kita tunjukkan contoh yang baik pada ahli keluarga. Okay, maksudnya kita boleh bekerjasama, masih boleh berbincang, ya, betul lah. Okey, maksudnya di sini ya tuan-tuan dan puan, kita harus mempunyai cara yang sehat
untuk menangani masalah kerisauan itu. So keluarga kita akan menjadi lebih resilient, keluarga kita akan menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi situasi sekarang dan sehingga berakhirnya wabak COVID-19 ini. Okey, saya nak tanya lagi ataupun boleh Cik Lincoln berkongsi dengan semua kawan-kawan, sahabat kita dan ahli keluarga ataupun ibu bapa di luar sana. Okey. Apakah cara lain yang kita lakukan selain daripada kita mencegah kerisauan ataupun kecelaruan itu tadi? Cara lain yang kita boleh buat semasa untuk mencegah kecelaruan ini dengan mengamalkan senaman, pemakanan seimbang, beribadat. Ini kita boleh buat bersama dengan ahli keluarga di rumah semasa pandemik, semasa PKPD dan sebagainya. Tidur juga penting untuk kita menjaga kesihatan kita keluarga. Maksudnya kita kena ada rekreasi, ada santai dengan ahli keluarga, tidur yang cukup, yang betul mungkin membantu mood ataupun mengurangkan kerisauan ni tadi lah. Betul. Kerana okey, kita pasti juga ataupun ada yang di luar kawalan kita di mana sesuatu itu berlaku tiba-tiba. Contohnya, sekiranya rutin yang scrap yang selalu kita amalkan dilakukan tidak dapat diteruskan, memandangkan penularan ataupun kes COVID ini semakin meningkat, apakah pelan yang harus kita atur ataupun rangka satu aktiviti lain macam mana ni Cik Lincoln? Kita wujudkan satu harian baru yang lebih fleksibel, ringkas dan selamat. Okey, di situ saja. yang fleksibel, yang fleksibel boleh kita adjust lah maksudnya. Ya, betul. Ringkas tetapi selamat. Okey. Satu moto ataupun pegangan Lincoln untuk memberi lebih keyakinan ataupun memberi satu dorongan semangat kepada ibu bapa di luar sana. Sebagai ibu bapa, moto yang saya anggap sesuai ialah kita sentiasa ingatkan diri sendiri bahawa hidup ini perlu diteruskan semasa pandemik ini. Okey, maksudnya apapun pun berlaku, saya setuju. Kita teruskan amalan kehidupan kita seperti biasa. Kuatkan iman, kesihatan mesti terjaga. Okey, terima kasih Encik Lincoln. Selepas ini kita akan mendengar temu bual yang dibuat oleh kru produksi kita, di mana komen-komen daripada masyarakat luar terhadap dan apa yang berlaku di pada COVID-19 ini. Kita saksikan video ini. Semasa krisis pandemik COVID-19, banyak pengalaman arahan kuarantin kendiri dialami oleh masyarakat dan pelbagai bantuan diberikan oleh pihak kerajaan. Apakah pendapat Encik tentang bantuan yang diberikan? Saya berterima kasih sumbangan yang diberi oleh kerajaan. Bantuan yang telah diberikan seperti beras, Maggi, minyak, biskut, ayam, lebih kurang macam itulah. Apakah aktiviti Encik semasa menjalani kuarantin di rumah? Semasa diarahkan untuk berkuarantin di rumah, banyak kerja-kerja yang terbengkalai yang dapat dilakukan, seperti membuat pendawaian, membaiki kipas dan mengemas stor untuk masa yang panjang lah. Seperti yang kita ketahui, Labuan dan Sarawak telah memasuki fasa endemik. Menurut Encik, apakah pemahaman Encik mengenai erti endemik? Okey. Pada saya, makna endemik itu adalah di mana sesuatu komuniti atau negara bersetuju bahawa sesuatu virus itu, khasnya dalam kes ini adalah COVID-19, adalah mustahil mencapai langsung sifar ke atas kes-kes baru. Jadi ini bermakna kita akan terus hidup bersama virus-virus ini untuk jangka masa yang panjang selepas ini. Terima kasih.
Sekian sahaja wawancara untuk hari ini. Patuhi SOP Kita Jaga Kita. Kembali ke studio. Okey, kita kembali lagi dalam program Sembang Santai kita kali ini. Okey, umum tahu ya, penularan wabak COVID-19 yang melanda negara mengakibatkan ramai rakyat kita telah terkesan. So, di sini kita akan membualkan satu pandangan juga ataupun satu nasihat daripada Encik Juing, panel kita, sebagai seorang penjawat awam. Ya, Encik Juing, apakah peranan yang boleh dilakukan oleh penjawat awam bagi membantu negara kita memulihkan semula ekonomi negara? Salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator kita, Encik Peter Bonipis, yang telah mengundang saya dalam program Sembang Santai Tutu pada kali ini. Peranan penjawat awam amatlah besar dalam mengurangkan kesan kepada rakyat, terutama dari segi ekonomi akibat penularan COVID-19 bermula seawal PKP dilaksanakan pada 18 Mac yang lalu. Okey, dan sepanjang 18 hingga ke tarikh sekarang, tempoh masa yang agak panjang. Jadi apakah peranan yang dilakukan oleh penjawat awam itu sendiri? Ya, pada ketika itu walaupun sektor ekonomi hampir ditutup sepenuhnya, penjawat awam terdiri daripada petugas barisan hadapan yang kekal bekerja bagi memastikan negara kita tidak lumpuh. Okey, Encik Juing, apakah bukti yang menyokong kenyataan Encik Juing itu tadi? Bila negara kita bila dilaksanakan PKP, kerajaan telah melakukan apa yang termampu untuk membantu rakyat. Ianya terbukti apabila rakyat yang tidak berkemampuan dibantu melalui pelbagai saluran termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pusat Zakat. Lepas itu, plan pemulihan ekonomi negara dilaksanakan kerajaan yang didukung sepenuhnya oleh penjawat awam. Okey, maksudnya penjawat awam inilah alas pendukung utama kepada plan pembangunan pemulihan dan bantuan-bantuan yang telah dibuat ataupun disalurkan oleh kerajaan kita. Saya yakin kerajaan telah melakukan sesuatu, dan apakah antara kaedah yang dilaksanakan oleh kerajaan kita dalam menempuh norma baharu ini, Encik Juing? Pentadbiran kerajaan telah mengusulkan supaya satu pasukan petugas khas dibentuk untuk meneliti ataupun mengubah sistem penyampaian perkhidmatan awam agar dapat membantu memulihkan ekonomi negara dengan lebih pantas. So, pasukan petugas khas itu akan memantau dan melaksanakan tugas-tugas lain supaya lebih segera dilaksanakan lebih pantas. Ya. Okey, adakah penjawat awam bersedia untuk melaksanakan usaha-usaha pemulihan ekonomi seperti mana yang telah ditekankan oleh kerajaan? Kita percaya semua penjawat awam, tidak kira di peringkat luar atau di peringkat negeri, bersedia memberi komitmen sepenuhnya bagi menjaya plan pemulihan ekonomi yang digariskan oleh kerajaan. Penjawat awam juga rakyat biasa yang mempunyai keluarga
pasti kita mahu melihat semua rakan-rakan termasuk ahli keluarga menikmati kehidupan kembali seperti sedia kala. Ya, nasihat saya pada semua penjawat awam, tidak kira di peringkat persekutuan dan negeri. Pertama, jangan melayan krisis politik yang jelas mengeruhkan lagi keadaan. Semua masyarakat perlu memberi sokongan dan kepercayaan penuh kepada penjawat awam. Okey, terima kasih di atas penjelasan yang serba padat itu tadi, dan semoga penjawat awam di luar sana faham akan situasi dan teruskanlah perkhidmatan anda sekalian demi kelangsungan dan fungsi jentera pentadbiran negara kita. Kita berjumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali lagi bersiaran dalam Sembang Santai 2. Okey, menjadi seorang pesakit COVID-19 ini ataupun COVID survivor sudah tentu satu pengalaman yang amat sukar kita gambarkan. Pelbagai pandangan yang telah dilemparkan oleh masyarakat di luar sana terhadap mereka. Namun, ketika dunia dilanda panik serta keresahan, kisah bekas pesakit COVID ini mungkin boleh membuka mata kita semua, terutamanya rakyat negeri Sarawak yang tercinta ini. Okey, bersama kita pada kali ini kita ada tetamu jemputan, iaitu Puan Nur Susila T.B.T. Ismail, iaitu seorang sahabat kita, berkongsi detik dan pengalaman yang pernah beliau lalui sepanjang gelar sebagai seorang COVID-19 survivor. Selamat datang Puan Nur. Terima kasih. Sekarang tambah sihat? Alhamdulillah, sangat-sangat sihat. Okey Puan, apakah perasaan Puan selepas melalui pengalaman sebagai seorang pesakit ataupun COVID-19 survivor? Okey, pertama sekali, setelah melalui pengalaman disahkan positif COVID-19, perasaan yang ingin saya gambarkan adalah bersyukurlah. Okey, kenapa saya kata saya berasa bersyukur? Sebab pertama sekali, ketika saya melihat ramai di luar sana COVID yang disahkan positif COVID-19 mengalami simptom-simptom yang teruk, betapa saya bersyukur kerana saya sepanjang tempoh dijangkiti COVID-19, sepanjang tempoh penyembuhan, saya tidak mengalami sebarang simptom. Tahap kesihatan saya sangat-sangat baik. Yang kedua pula, ketika saya melihat ada anak-anak kecil ada jangkiti COVID-19, saya sangat bersyukur kerana anak-anak saya alhamdulillah semuanya bebas dari COVID-19. Dan apa yang paling penting sekali ialah di saat kita melihat ramai yang telah kehilangan insan-insan tersayang, banyak kes-kes kematian yang akibatkan COVID-19, betapa saya bersyukur kerana pada hari ini saya masih lagi bernafas. Alhamdulillah. Okey Puan, dalam menyelusuri atau dalam menempuhi kehidupan sebagai seorang pesakit ataupun COVID-19 survivor ini, siapakah yang memberi dorongan, harapan agar Puan lebih kuat, tabah dan cekal menghadapi semua ini? Saya mendapat dorongan daripada banyak pihak lah sebenarnya, terutama sekali keluarga saya lah, suami, adik-beradik. Dan sebenarnya saya juga bersyukur kerana dianugerahkan pegawai-pegawai atasan yang sangat prihatinlah dengan keadaan saya pada ketika itu, yang menghantar WhatsApp, yang menghubungi saya. Begitu juga dengan rakan-rakan setugas, rakan-rakan saya yang jauh dan dekat, sahabat-sahabat yang lama, yang baru, menghantar pesanan setiap hari, menghantar doa untuk saya agar saya terus kuat. Okey, maksudnya walaupun dalam waktu yang kritikal tu masih ada komunikasi. Ya, saya masih berkomunikasi dengan rakan-rakan. Okey, so betul juga
selain daripada keluarga di samping pegawai dan pihak majikan tu menghubungi ya. Ya, betul. So mereka memberikan semangat dan kekuatan lah Ya, betul. kepada Puan. Okey Puan, sebagai pesanan ya, sebagai satu perangsang ataupun nasihat kepada pesakit COVID-19 itu sendiri ataupun ahli keluarga mereka, apakah pesanan Puan? Okey. Perkara yang pertama dalam fikiran saya adalah jangan panik. Jika disahkan COVID-19, tolong jangan panik. Kerana panik akan menyebabkan kita menjadi segala penyakit akan muncul. Yang seterusnya pula, ahli keluarga adalah main peranan penting. Dan kita sendiri pun juga jangan rasa tersisih lah. So, kita memang harus mengkuarantinkan diri sendiri, mungkin di dalam bilik. Jangan merasakan diri kita tersisih. Jangan pernah merasakan orang menyisihkan kita. Dan jangan pernah merasakan dunia kita nak berakhir esok. Hadapilah segalanya dengan senyuman dan dengan hati tenang lah. Dan paling penting, jangan lupa minta berdoa lah kepada Tuhan. Oh ya, okey. Maksudnya tadi tuan-tuan dan puan, walaupun begitu sukar, pikiran yang positif dan merupakan pemangkin untuk kita lebih cepat sembuh. Ya, betul. Sampai keluarga, rakan-rakan dan persekitaran yang positif. So untuk kita lebih berdaya atau berupaya mengatasi ataupun menempuhi kehidupan di masa depan, seorang bekas pesakit COVID telah memberi satu semangat ataupun satu kata yang lebih ringkas ataupun satu panduan yang amat berguna kepada kita. Kami betul mengucapkan terima kasih kepada Puan Noh yang telah sudi berkongsi idea dan berkongsi pengalaman Puan. Sebelum kita mengakhiri sembang santai tu kita pada kali ini, kita akan dipersembahkan dengan satu persembahan yang hebat tidak. Sakitnya kaki terpijak kaca di waktu senja, pergi ke ladang. Bulanlah ini bulan merdeka, penyakit COVID bila nak hilang. Pohon telasih di tepi hutan angus menjadi juaknya arang. Terima kasih barisan hadapan, bertungkus lumus mereka berjuang. Oke, sekian, terima kasih.